بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا المسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وإلينا وإلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا والآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المهتدين، اجعلنا من المخلصين له الدين، واجعلنا من العارفين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف maka a'yan itu, maka a'yan itu barang yang ada baginya bersusun, yakni perkara yang dirinya itu bersusun daripada dua jauhar, yakni dua susunan perkara, dua perkara yang jauhar ni boleh juga dengan makna juzuk atau lebih, maka iaitu dinamakan jisim. Maka iaitu dinamakan jisim. Atau tiada bersusun, maka dinamakan
akan al-jauharul firdu, jauhar pirik, dan iaitu suku yang tiada menerima suku-suku, yakni tiada dapat dibahagi dengan perbuatan. Maksudnya benda yang tak boleh dibelah bahagi, benda yang tak boleh dibelah bahagi, nak dipisahkan tak boleh. Yang ini tiada dapat dibahagi dengan perbuatan, dan tiada dapat pula dengan ditaklikkan. Dengan ditaklikkan maknanya tak dapat dirupakan, tak dapat bukan ditaklik tu, ditaakulkan gitu. Dengan ditaakulkan gitu. Ta'akul bukan ta'lik. Ditaakulkan maknanya tak dapat nak dirupakan dengan akal, seperti nyawa ataupun roh. Contohnya macam nyawa ataupun roh. Nyawa ni kita nak ukur macam mana bentuk dia, roh ni kita nak ukur macam mana bentuk dia, tak boleh. Roh ni bukannya boleh dibelah bahagi, bukan boleh potong-potong. Itu juga dengan nyawa, benda yang gaib. Tetapi tertegah dengan zatnya. Tetapi tertegah dengan zatnya itu menerima bahagi, yakni diri perkara jauhar pirik itu tak boleh nak dipisah-pisahkan. Baik, itu makna kata a'yan. Jadi a'yan ni segala perkara yang bersusun. A'yan ni diri benda lah. Diri benda, diri makhluk. Ya, diri makhluk tu sama ada makhluk tu boleh dibelah bahagi ataupun tak boleh dibelah bahagi. Macam kita ni, macam jasad boleh dibelah bahagi. Tangkap orang, kita sembelih, lepas tu kita cincang 1000 cincangan, boleh kita letak di 1000 tempat. Roh dia kita nak tangkap macam mana? Roh dia kita nak tangkap macam mana? Roh tak boleh nak ditangkap pun. Roh tak boleh nak disentuh pun. Roh ni dia satu perkara yang hanya Allah jua yang tahu hakikatnya. Diri ainnya kita tak tahu. 1000 daging tadi kita buang di 1000 tempat, maka terpisah semua daging-daging tu. Tapi roh tak berpisah. Di setiap daging-daging itu ada roh yang tidaklah berpisah. Roh tu cukup halusnya Allah jadikan roh, cukup latif. Ya, latifnya, halusnya Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala jadikan roh itu. Sampai siapa pun tak tahu hakikat roh. Tetapi tertegah dengan zatnya itu menerima bahagi. Tertegah dengan zatnya itu yang tersebab
dirinya itu menerima bahagi. Dan arad itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya, yakni dia tak dapat wujud sendirinya. Barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya, yang tak boleh ada dengan tidak wujud. Maknanya dia tak boleh wujud sendirinya, dia kena menumpang pada a'yan. Itu kata a'rad. Kata a'rad tu perkara yang kena menumpang pada a'yan. Artinya tidak mengambil lapang dengan zat dirinya, dan sungguhnya mengambil lapang dengan yang lain. Ini menumpang pada yang lain. Dia tak boleh wujud dengan sendiri, melainkan dia kena menumpang pada diri sesuatu yang lain. Seperti putih, seperti warna, seperti bentuk, ya. Itu semua namanya arad. Arad ni tak boleh duduk sendiri, dia kena menumpang. Macam kita selalu sebut baru ni kan. Ni kita jumpa dah dengan kita. Jadi saya dah cerita ni banyak kali, saya tak mau huraian panjang, kita nak teruskan. Dan dibaharukan pada tu. Dan dibaharukan pada ajsam, ajsam jamak dari jisim, dan pada jauhar, iaitu seperti akuan yang empat. Seperti akuan yang empat. Apa dia akuan? Mana kata akuan ni dah perihal ataupun keadaan, ya, seperti kita kata berhimpun, bercerai, gerak, diam. Tu kata dia kata apa tadi? Akuan tu, akuan. Akuan ni mana kata perihal, keadaan, kelakuan, sama ada berhimpun ataupun bercerai, gerak ataupun diam. Tu kata akuan. Mana tu? Iaitu keadaan dua jauhar. Mana dah teh ni. Baik, kita baca balik tadi. Dan dibaharukan pada ajsam. Apa maksud kata dan dibaharukan pada ajsam? Apa maksud dan dibaharukan pada ajsam? Maksudnya ialah ajsam itu sentiasa berubah-ubah. Apa dia ajsam? Jisim ataupun a'yan.
Jadi kalau kata jisim, kalau kata ajsam ataupun disebut a'yan, maka tu dinamakan diri benda. Tak dapat tidak pada diri benda tu kena ada arad. Dan arad itu sentiasa berubah-ubah. Dan perubahan itu diubah-ubahkan oleh Allah. Jadi dibaharukan oleh Allah. Allah lah yang mengubah-ubahnya. Contohnya kita bercakap, tadi cakap lain, kan cakap lain. Ubah-ubah. Tadi siang kita duduk di luar surau. Dah malam kita duduk dalam surau. Tadi kita duduk, kemudian kita berdiri, kemudian kita mencangkung, kemudian kita menerak, kita berlari, kita berjalan, kita mengesok, kita pumping, kita mendagu, kita memasak, kita basuh kain. Itu semuanya namanya arad. Itu namanya kelakuan. Kelakuan yang sentiasa berubah-ubah pada diri a'yan itu dinamakan arad. Ya, kelakuan yang sentiasa berubah-ubah pada diri a'yan itu dinamakan arad. Sama ada warna, gerak dan diamnya, ya, sentiasa berubahnya. Itulah maksud kata dan dibaharukan pada ajsam. Maksud kata Allah lah yang sentiasa menggerak-gerakkan, mengubah-ubahkan bentuk jisim itu a'yan itu. Dan pada jauhar begitu juga dengan jauhar, dia pun diubah-ubah. Allah yang mengubahnya, yaitu seperti akuan yang empat. Apa dia akuan yang akuan yang empat? Tengok ni, yaitu berhimpun. Yang pertamanya berhimpun, dan iaitu keadaan dua jauhar sekira-kira tidak dapat ditengahkan antaranya. Duduk tengah-tengah tak boleh, dia mesti berlawanan. Contoh nak faham, di akhirat nanti ada syurga, ada neraka. Ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Tak ada orang duduk tengah-tengah. Syurga ada, neraka ada, tak ada. Begitu juga dengan berhimpun. Berhimpun ataupun berpisah. Kalau berpisah, tidak berhimpun. Kalau berhimpun, tidak berpisah. Dia tak duduk tengah-tengah. Berhimpun tak, pisah dia. Hitam dengan putih. Hitam dengan putih, dia tak ada tengah-tengah. Tak ada ustaz, apa dia kelabu? Tu kelabu, bukan tengah-tengah. Kelabuan lain pula. Tu dah kata tidak boleh berhimpun. Yang pertamanya berhimpun. Itu kata akuan yang empat.
Baik, habis. Dan iaitu keadaan dua jauhar sekira-kira tiada dapat ditengahkan antaranya. Yang ketiga, maknanya tak ada pula nombor 3. Nombor 1 dia bergerak, nombor 2 dia diam. Tengah-tengah nombor 3 ada pula gerak pula, diam pula. Ada. Ya. Gerak pun tak, diam pun tidak. Itu tidak. Kalau bergerak mesti dia diam. Dia tak boleh berhimpun. Baik, habis. Dan harakah dan harakat. Harakat ni maknanya pergerakan. Dan harakat ni yakni pergerakan. Baik, habis. Yakni bergerak-gerak, tulis pun. Dan iaitu dua kun pada dua ketika. Dua kun pada dua ketika. Pada dua tempat. Apa maksudnya? Dua kun maknanya dua keadaan alam. Dua kun ni maknanya alam kita ni lah. Dua keadaan, kun maknanya dua keadaan. Pada dua ketika. Dia tak boleh duduk dalam satu ketika. Contohnya diam ataupun tidur. Kalau dia tidur dia tak jaga. Kalau dia jaga dia tak tidur. Tuan. Kalau dia jaga dia tak tidur. Kalau dia tidur dia tak jaga. Ada tak? Dia jaga, dia tidur sekali. Serentak. Ada? Ada. Jaga sekolah. Siapa? Jaga tapi tidur. Dia jaga sekolah tapi dia tidur. Tu namanya jaga tapi tidur. Yang tu lain. Tapi ada. Baik, habis. Kemudian dia kata apa lagi? Dan sukun, iaitu diam. Sukunun, cakap Arab tu sukun, bukan buah sukun. Buah sukun cakap Melayu. Sukunun di sini ni maknanya diam. Sukunun, diam. Sukun ada dua makna. Diam membuli, diam. Sukun bermakna summun, mana kata bisu. Summun bukan. Diam, diam. Bisu. Boleh juga sukun tu dengan makna mautun, mati. Tu kita baca hijaiyah tu, temujinahu. Bagi atas fathah, bagi bawah kasrah, bagi depan dhamma, bagi mati sukun. Kadang-kadang mak sukun tu maknanya mati, iaitu diam. Dah mati diam dia. Dah mati diam. Baik, habis. Dan makna diam itu dua kun pada dua ketika. Ni dua waktu pada tempat yang satu. Maknanya apa? Kalau dia diam, dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Dia tak boleh berhimpun gerak dan diam tu sekali.
Tu namanya akuan yang 4. Kemudian dia kata lagi, dan segala warna, titik situ. Dan makna warna itu kafiat yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi suatu yang lain, iaitu cahaya. Dapat kita melihat warna tu kalau ada cahaya. Kalau cahaya tak ada, semua gelap, semua hitam belaka. Contoh kita masuk surau, tak buka lampu, pukul 12 tengah malam, semua nampak hitam. Semua nampak hitam. Kursi merah tu pun hitam, tiang putih tu pun hitam, semua hitam. Bangga tak nampak apa, semua gelap, hitam satu warna. Jadi dapat lihat warna tu dengan syarat ada cahaya. Dan makna cahaya itu kafiat, yakni satu kaedah ataupun cara. Kafiat ni kaedah ataupun cara yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi suatu yang lain. Maknanya tak dapat tidak. Maksud kata yang terhenti ni maknanya yang tak dapat tidak. Satu cara yang tak dapat tidak untuk melihat satu yang lain kena ada cahaya tadi. Baik. Nak tengok warna apa? Kena ada cahaya untuk lihat warna apa. Kena buka lampu, gua nampak kursi warna merah. Begitu maksud dia. Habis. Dan ta'un, yakni rasaan, rasaan, dan rasa, begitu, yakni rasa. Dan baginya itu 9. Rasa itu ada 9. Yang pertamanya pahit, dan keduanya pedas, dan ketiganya masin, dan keempatnya kelat. Dia tulis kelat tu. Dan kelimanya masam, dan keenamnya perit. Bukan perat, bukan perut, perit tu. Ya, perit. Asalnya. Perit tu perit. Masam perit orang kata. Kalau orang kampus ni dia panggil masam puri. Orang Petani kata masam puri. Orang Kelantan kata masam puri. Terengganu rupa, betul. Perik. Mana kata kalau masam tu masam sangat. Dia tambah dengan perik. Tengah tempat dia panggil puri. Puri. Dengar elok, saya bukan mencarut. Puri, mana kata perik. Tanya ada pula yang tak faham. Apa rata, perat ke perut ke, menambah ustaz sebut perik. Perik ni tanpa perik. Periknya, pedihnya hatiku, periknya menanggung sengsara. Mana kata benda yang amat sangat, atau kata perik. Dan ketujuh manis, dan kedelapan lemak, dan kesembilan tawar. Baik. Itu semua namanya ta'umun. Ta'umun ni mana kata rasa ataupun deria rasa. Ta'umun deria rasa. Deria rasa di lidah kita tu ada 9. Deria rasa kat lidah kita tu ada 9. Baik. Hari ni baru tahu lah. Ada 9 pun tak nak kira. Pernah tak kita kira?
Deria rasa di lidah kita tu dah 9. Tapi ulama dia kira. Nafas kita keluar masuk hari-hari pun dia kira ada berapa. Ulama ada kaji habis. Ulama yang kata ulama ada kaji habis. Lebih kaji, lebih kuat dia mengkaji daripada saintis. Lebih kuat lagi dia mengkaji. Baik, habis kajian dia tu. Dia buat main, kita baca kitab dia ya. Baik, habis ya. Dan segala bau-bauan, maka baginya amat banyak. Bau-bauan ni dia kata baginya amat banyak. Maka sekalian itu a'rad yang baharu, yakni segala arad yang menumpang pada a'yan, di mana dikenal akan a'yan itu dengan dilihat kepada aradnya. Itulah kita nak kenal Tuhan dengan kita belajar sifat-sifatnya. Arad itu sifat a'yan, maka dikenal a'yan dengan dilihat aradnya. Begitulah Tuhan itu ialah zat yang wajibul wujud, maka dikenal akan Tuhan itu dengan mempelajari sifat-sifatnya. Dan alam ini menunjukkan akan adanya Tuhan. Barang siapa melihat alam, tidak lihat ia akan alam. Barang siapa melihat alam, tidak lihat ia akan Tuhan, maka buta mata hatinya. Itu kata orang tasawuf. Kata orang tauhid pula, barang siapa melihat alam, tidak yakin ia adanya Tuhan, maka buta hatinya. Sebab apa? Alam itu tanda ada Allah. Jika dia lihat alam tidak yakin akan hukum Allah, akan pertolongan Allah, bermakna buta hatinya. Baik, habis dia nak cerita yang tu. Maka semuanya tu namanya akuan. Jadi akuan ni maknanya perihal atau keadaan. Ada 4. Apa dia? Kita ulang balik. Akuan tu ada 4. Yang pertama berhimpun, maknanya perhimpunan. Yang kedua bercerai, yakni perceraian. Yang ketiga gerak, yakni segala gerakan. Yang keempatnya diam, iaitu diam tidak bergeraklah. Tu kata akuan yang 4: berhimpun, bercerai, gerak dan diam. Jadi kita hafaz. Maksud kata akuan itu ialah perihal arad. Akuan itu ialah perihal ataupun keadaan arad, di mana ada 4. Yang pertama perihalnya berhimpun, yang keduanya bercerai, yang ketiganya bergerak, yang keempatnya diam. Tak dapat lagi ya. Tak berhimpun, cerai. Tak cerai, berhimpun. Kalau dia gerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Itulah namanya akuan. Ya. Di mana akuan itu menunjukkan akan diri benda itu apa. Kalau datang macam hembusan, orang panggil angin. Angin bayu. Kalau datang juga macam hembusan tapi berbau semacam, itu orang panggil kentut. 7 hari tak berak. Angin juga orang panggil kentut.
Orang kenal benda tu dengan dilihat pada Arabnya, seperti bau tadi. Baik. Maka segala bau ni amat banyak, dia kata. Kalau dia rasa lidah tu ada 9. Itu semua tu namanya akuan lah tu. Baik, habis. Tu dia nak cerita di sini. Jadi segala perkara yang kita lihat yang ada pada akuan itu semuanya tidak ada pada Tuhan. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kesalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Dia apa yang ada pada yang baharu tak ada pada Allah. Begitu. Dia nak cerita tu begitu. Habis. Kemudian maka berkata sahibul jauharah rahimahullahu ta'ala. Siapa sahibul jauharah ni? Iaitu pengarang matan Jauharatut Tauhid. Pengarang matan Jauharah Tauhid, satu kitab Tauhid, matan Tauhid yang amat terkenal. Nama dia siapa? Namanya Al-Imam Burhanuddin. Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Harun bin Hasan Al-Misri Al-Maliki, yang digelarkan juga Ibrahim Al-Laqani. Dia wafat tahun 1040 Hijrah. Dia wafat pada 1040 Hijrah, ataupun bersamaan 1631 Masihi. Kalau hijrahnya 1040 Hijrah, kalau Masihinya 1631 Masihi. Itu pengarang kitab, pengarang matan Jauharatut Tauhid. Kitab yang terkenal seluruh dunia, lebih kurang Ummul Barahin juga. Cuma kitab Jauharat Tauhid ni dia ada syair dia. Dia kitabnya, matannya ada bait-bait dia. Dia ada syair. Jadi kalau nak hafalnya hafalnya berlagu. Kalau Ummul Barahin tak ada lagu. Kalau nak lagu pun tak boleh, dia tak ada bait. Dia terus gitu je. Nak lagu sendiri boleh nak buat lagu sendiri boleh, tak salah pun. Cuma beza dengan matan Ummul Barahin, matan Jauharat Tauhid, dia ada bait-bait dia. Dia ada rangkap-rangkap dia. Rangkap-rangkap dia, serangkap. Contohnya, unzur ila nafsika thumma antaqili lil alami uwiyyi thumma sufli. Maka orang dulu duduk pondok, dia orang mengapa? Dia buat lagu. Dia buat lagu. Unzur ila nafsika thumma antaqili, itu tak ada lagu. Biasalah tu. Macam-macam lagu pula. Nak bagi senang ingat. Nak bagi senang ingat, buat lagu. Baik. Macam kita nahu, kita sorok. Sorok pun ada juga yang ada lagu. Macam kalau nahu Alfiyah. Alfiyah ada 1000 bait, dia pun ada lagu.
buat lagu. Nak bagi mudah ingat. Kalau sorab ni macam seperti matan lamiyatul af'al. Lamiyatul af'al ni pun dia ada bait. Jadi orang dulu suka mengaji yang kitab yang ada bait tu, dia boleh buat lagu senang menghafal. Baik, habis. Kemudian maka berkata sahibul jauharah, iaitu Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Harun bin Hasan Al-Misri, iaitu orang Mesir, Al-Maliki, jadi bermazhab Maliki, ataupun digelarkan Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala. Apa dia kata dalam kitab matan tu? Tajid bihi sun'an badi il hikami, lakin bihi qama dalil al-adami, lakin bihi qama dalilul adami. Baca lagi sekali. Tajid bihi sun'an badi'il hikami, lakin bihi qama dalilul adami. Nescaya engkau dapat dengan dia, dengan segala yang tersebut dahulu itu, perusahaan, yakni kejadian. Perusahaan, ini kejadian yang amat indah, lagi amat teguh, lagi mudah-mudahan tu lagi utuh. Buat kurungan tu tepi utuh, alif waw ta waw ha, utuh, mana kukuh. Lagi utuh ni lagi kukuh, yang mensabitkan. Itu bukan menyebutkan tu, baca menyebutkan pun boleh. Tapi bukan menyebut. Saya tengok saya. Mensabitkan tu. Mensabitkan, bukan menyebutkan tu. Mensabitkan, maknanya yang menyungguhkan, yang mensabitkan. Tusa tu bukan nyon. Dia tulis macam nyon, pasal titik di bawah. Tusa. Mensabitkan ni menyungguhkan atas Tuhan yang menjadikan dia amat kamal. Maknanya apa? Mana kata segala arah alam yang sentiasa bergerak, berubah-ubah, semuanya tu menyungguhkan kata Allah Ta'ala itu amat kamal, amat sempurna kudratnya, yakni kekuasaannya, dan amat meliputi ilmunya, yakni ilmunya itu tidak tersembunyi sesuatu pun. Segala sesuatu tak tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Tetapi adalah alam ini, tetapi ini walaupun
adalah alam ini. Jikalau sehingga pada teguhnya baharu gitu. Apa maksudnya? Maknanya jikalau sungguh pun ianya teguh, namun ia tetap baharu, ia bukan Tuhan. Itu maksudnya. Maksudnya walaupun satu-satu perkara tu kita nampak teguh sungguh, ya, kukuh sungguh, kuat sungguh, hebat sungguh, dia tetap baharu, dia bukan Tuhan. Pasal apa? Pasal masih dapat dilihat dengan mata kepala umpamanya. Kerana bahawasanya dengan dia berdiri dalil adamnya, iaitu arad yang baharu yang melazim baginya, seperti gerak dan diam, maka melazimkan baharu itu baharu. Seumpamanya titik. Apa maknanya? Tengok balik. Dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita tanda Allah Ta'ala itu adanya alam ini. Pasal apa? Pasal alam ini sentiasa berubah-ubah. Maka perubahan demi perubahan pada alam tentu ada yang mengubah-ubahnya. Mustahil perubahan itu terubah dengan sendiri. Maka yang mengubahnya itu bagi orang yang ada akal yang ghariziyah, bagi orang yang ada akal ghariziyah, dia akan percaya adanya Tuhan yang mengatur dan mentadbirkan sekalian alam, iaitulah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Melainkan tak percaya konsep ini ialah orang yang tak ada akal sahaja. Melainkan orang yang tidak ada akal sahaja, yang akalnya lebih hina daripada binatang. Binatang pun mengakui ketuhanan Allah. Semua binatang ni mukmin, termasuklah ba'alik baya. Khinzir tu mukmin tu, ular tu mukmin tu, tapi dia tak muslim lah, sebab dia tak semayang macam kita. Bila dia terlupa saja pada Allah, dia mati. Tumbuh-tumbuhan, pokok, kayu, apa juga yang ada di sekalian alam ni, bila dia terlupa pada Allah, dia akan mati. Begitulah bumi, bila dia terlupa dengan Allah, dia hancur. Berlakulah kiamat. Sekarang dia masih ingat pada Allah tu. Pasal apa? Pasal dia masih hidup. Buka surah Ar-Ra'du. Saya dah hurai dulu dalam tafsir surah Ar-Ra'du. Kisah segala bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi tu semuanya berzikir pada Allah. Tu motor. Bram, 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 bram. Mak rempit. Mak rempit tu dia tak faham apa. Tapi yang duk bunyi bram, dia berzikir tu. Kalaulah dibukakan hijab kepada telinga kita, kita mendengar hakikat brum, brum, brum tu, tentu dia tak pakai seluar jin koyak lutut. Tentu dia pakai kopiah pergi masjid semayang. Tidurlah, tidur. Bapak nak?
Tu dia cerita yang tu lah tadi tu. Jadi tiap-tiap benda yang baharu tentu ada yang membaharukan dia. Tu dan maka lazim yang baharu itu baharu seumpamanya. Makna kata kalaulah a'yan arak itu baharu, tentulah a'yan itu pun baharu. Penggalan yang akhir sekali, maka melazimkan baharu itu baharu seumpamanya. Maknanya kalaulah arak itu baharu, maka tentulah a'yan itu pun baharu seumpama arak itu juga. Ya. Jadi kesimpulan dia nak faham apa? Nak fahamnya alam ini, diri alam itu dapat dikenal dengan ada arak pada dirinya. Di mana arak itu sentiasa berubah-ubah. Maka kita kenal apa nama a'yan itu dengan ditilik pada araknya. Arak itu ialah perkara yang ada pada a'yan yang sentiasa berubah-ubah. Maka dia diubah oleh siapa? Dia diubah oleh Allah. Bagi orang yang ada akal yang ghariziyah, dia akan mengaku alam ini bukan ada dengan sendiri, alam ini bukan berubah dengan sendiri, tapi alam ini ditakdir dan diatur serta ditadbir oleh zat yang maha hebat, iaitu zat yang wajibul wujud, yang nama kebesarannya Allah. Ramai orang kafir masuk Islam sebab dia tilik pada alam. Orang yang kaji astronomi, ya, orang kata Neil Armstrong pergi ke bulan, balik masuk Islam. Sebab dia berjaya pergi ke bulan, orang kafir tak akui dia pergi ke bulan. Bulan bukan jauh, 300,000 kilometer daripada bumi. Cuba tengok meter kereta ayah kita, berapa ratus ribu kilometer. Kalau ada 400,000 kilometer, maknanya dia pergi bulan nak patah balik lah. Cuma dia tak payah terbang lah. Dia pergi bulan ni harus lah, kan mustahil, harus. Kalau pergi matahari, barangkali tak masuk akal lah kot, pasal matahari tu panas. Matahari, ya, dia tidak ada dataran. Matahari tu betul dia macam lava. Kata jatuh atasnya, tenggelam terus hancur, cair tu Bulan dia tak, dia bentuk dia pepejal yang harus saja di darat di atasnya. Habis dia bercahaya, itu bukan cahaya dari dirinya, itu cahaya pantulan matahari. Cahaya pantulan matahari kena pada dia, dia tembak balik ke bumi, nampak cahaya bulan, orang kata. Ini cahaya matahari. Jadi sebab Neil Armstrong ni masuk Islam, dia tak akui, kata boleh pergi ke bulan. Saya dia kata, ya, orang dia sampai bulan, dia sendiri pula yang tolak. Kesal ke dia. Kita kata harus dia sampai bulan. Kalau sampai syurga tu tak haruslah. Kalau sampai tengok syurga tu tak haruslah bagi orang yang bukan nabi. Sebab bulan ni masih lagi di alam syahadah. Bulan itu masih lagi di alam syahadah. Ada kenderaan sampai, harus saja. Begitu. Baik ya. Jadi orang yang tidak ada akal yang ghariziyah, dia tak mengakui akan adanya Tuhan. Itu orang yang mengkaji, orang astronomi yang mengkaji cakrawala, balik masuk Islam.
Ada seorang lagi yang saya cerita dulu ni, orang yang mengkaji mengkaji bumi. Orang meteorologi, tak nak sebut cakap orang boleh kan, betul ya? Meteorologi betul ya? Betul ya? Tak betul tu lah abang, gelap orang. Dia mengkaji lautan. Dia mengkaji lautan, masuk Islam dia. Ya? Pasal apa? Macam mana Muhammad ni boleh tahu di lautan Atlantik ada dua mata air tawar? Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dulu dah cerita dah dulu. Nampak? Kita yang tak mengaji ni pula pergi sokong kafir. Bodoh tu gitu. Dia orang kafir boleh masuk Islam sebab mengkaji Quran. Kita orang Islam tak nak mengaji Quran, tak nak belajar tafsir, tak nak mengaji agama, pergi sokong kafir. Langsung diperbodoh, diperbudakkan oleh kafir. Cerdik dulu. Ini selama-lamanya cerdik. Bukan bodoh tak, cerdik. Kata bodoh apa? Jadi orang Islam kita jadi mundur sebab malah mengaji. Ya, kadang-kadang tu bodoh, tak sedar kata bodoh, dia rasa dia alim. Dia kata orang tak ada ilmu, dialah yang orang ada ilmu. Dia tak sedar, dia tu duk bela orang kafir. Dia tak sedar dia tu duk bela orang kafir, padahal dia rasa dia cerdik. Ada orang lalu tu. Baik. Tak maulah cakap fenomena alam yang baru yang terjadi di seluruh bumi hari ini. Nanti kan sudah sebut harga beras naik, dia tak main politik pula. Dia kan nak ngaku dia tak cerdik. Dia tak ngaku ni dia tak cerdik, dia kata dia cerdik. Benda agama ni satu benda yang daripada hidayah dan taufik Allah. Bukan semata-mata hampir mengaji, bukan semata-mata hampir belajar agama, bukan semata-mata hampir Quran, hang mengaji tauhid, fiqh, tasawuf. Kadang-kadang ada mengaji alim dah pun jadi bodoh pula. Dia sokong kafir. Setidak dapat daya taufik dari Allah. Itulah kita ni, bacalah selalu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Bacalah banyak-banyak. Siapa nak jodoh yang baik, ni bagi yang belum kahwin. Sudah saya dah cerita dah. Tentu ada yang lupa. Baca banyak-banyak doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sehari 100 kali. Mudah-mudahan dia akan dapat jodoh orang yang bertakwa. Tak dapatlah mak repik yang terkoyak lutut tu. Belum jatuh motor dah terkoyak dah keluar. Kalau jatuh motor, apa pula nak terkoyak dah tahu. Bagi orang yang tidak mahu terpisah iman dan takwa dari dirinya, bacalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Begitu juga orang yang tidak mahu terikut dengan Dajjal. Ya, orang yang tidak mahu terikut dengan Dajjal, bila Dajjal itu keluar, sama ada Dajjal tu di kalangan orang-orang Islam ataupun Dajjal yang sebenarnya dari keturunan Yahudi, maka bacalah kurang-kurangnya 40 kali sehari. Rabbana la tuzigh qulubana. Atau bacalah setiap lepas sembahyang fardu sekali sehari. Sekali dalam setiap doa lepas solat. Mana kata 5 kali sehari. Jangan tinggal dulu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, mudah-mudahan sejahat mana pun kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sedegil mana pun kita ni
tak mau taat perintah Allah, mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah. Kena baik sangka sungguh dengan Allah Ta'ala. Kena kata kena ngaku aku ni jahat ya Allah, nak jadi baik tak boleh, tolong aku ya Allah. Aku baca doa ni pun Engkau yang gerakkan aku ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang mati syahid mu'raka. Bacalah banyak-banyak. Dan siapa nak mati syahid mu'raka, baca surah Al-Hasyri, baca surah akhir, baca ayat akhir surah Al-Hasyri yang bermula daripada law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai habis. Itu ayat tu cukup terkenal. Budak tadi budak pasti pun hafal. Budak tadika saya tak tahu. Budak pasti pun hafal. Pasti hafal. Nama pun pasti kan? Pasti hafal. Siapa nak mati syahid, ramai baca tu. Hari-hari. Masa bila? Tak sudah tak kira masa bila aku baca lah. Baca dalam solat pun boleh. Siapa nak Allah jaga iman dia, ya, jangan sampai dia terbuat dosa besar, bacalah surah Al-An'am ayat 1, 2 dan 3. Surah Al-An'am ayat 1, 2 dan 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur sampai dah taksibun. Tak panjang pun, pendek lah. Tu tok guru saya bagi ijazah, dia suruh baca 7 kali pagi, 7 kali petang ataupun malam. Begitu juga dengan law anzalna tadi, 7 kali pagi, 7 kali petang ataupun malam. Dalam sebuah hadis Nabi kata, barang siapa yang membaca awal surah barang siapa yang membaca pada malamnya awal surah Al-An'am ayat 1, 2 dan 3 sehingga terhafaz keesokan paginya. Dia baca tu, dia baca tu 1, 2, 3 ayat 2, 3 1 sampai 3 tu sampai terhafaz keesokan paginya. Nescaya Allah Ta'ala kirimkan kepadanya 70,000 malaikat menjaga amalnya dan imannya serta dirinya. Terkadang sampai orang nampak di belakang penuh malaikat. Kalau Tuhan nak nampakkan seseorang, dia berjalan tu, orang nampak di belakang penuh pengiring yang tak ada gaji. Ya. Jadi jangan terkejut kalau tengah-tengah berjalan tiba-tiba orang tegur, tuan, belakang tuan ramainya pengikut, siapa tu? Yang diam sudah. Itulah fadilat dia. Ya, fadilat baca surah Al-An'am ayat 1, 2 dan 3. Baca, saya dapat ijazah dengan almarhum Tuan Guru Haji Umar Zuhdi dan juga Tuan Guru Haji Rafa'i. 7 kali pagi, 7 kali malam. Baca sekali. Mula-mula baca dulu surah Al-An'am ayat 1, 2 dan 3 7 kali. Lepas tu baca surah Al-Hasyri, law anzalna hadzal Quran tu 7 kali. Ni buatlah wirid setiap hari dengan niat nak terbang, nak kebal, nak apa, niat supaya Allah kasih kita, supaya Allah jaga kita daripada terbuat dosa dan mati su'ul khatimah. Ya, supaya Allah jaga kita daripada terbuat dosa dan daripada mati su'ul khatimah.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mati syahid mu'raqah, syahid dunia dan akhirat. Ayat pendek, amallah ya daripada sekarang. Yang mana bujang-bujang, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah sehari 100 kali. Mudah-mudahan dapat pasangan yang bertakwa kepada Allah. Siapa nak jaga iman je, jangan sampai tergelincir. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sekurang-kurangnya sekali selepas tiap-tiap solat fardu, ataupun bacalah 40 kali sehari. Ya, siapa yang nak menghindarkan dirinya daripada terkena musibah banjir, gempa bumi dan sebagainya, bacalah wadduha. Bacalah wadduha 42 kali setiap hari. Mudah-mudahan kalau terkena di tempatnya, dia terselamat. Mudah-mudahan, bukan mesti, mudah-mudahan. Amalkanlah yang tu. Akhir zaman ni kita tak tahu apa nasib kita. Mudah-mudahan orang yang membaca itu Allah selamatkan pula sekampungnya. Yang ngamal tu seorang je, tapi Allah selamatkan seluruh kampung. Yang mengamal tu seorang, satu jemaah je, tapi Allah selamatkan satu negara, satu negeri. Dan yang dah baca tu pula, jika selamatlah negerinya, kampungnya, jangan duk kata tu sebab aku baca tu yang selamat tu. Jangan duk kata lagu tu. Jangan duk kata lagu tu namanya orang dapat tingkat JP. Tu JP, jejak keperasan. Jadi maknanya amalan tu tak ada pahalanya. Pasal dia ujub. Dia rasa dia heran pada dirinya yang dapat beramal, yang boleh menyelamatkan orang lain pula. Dia fakta ilmu tu lagu tu, fakta fadilat. Tapi jangan sampai kita perasan kita punya pasal duk baca tu lah orang kampung ni selamat. Jangan, tu namanya ujub yang membatalkan pahala amal. Jaga. Nak beramal jangan sampai jadi orang yang ujub. Nak beramal jangan jadi orang ria. Nak beramal jangan jadi orang takabur. Nak beramal jangan jadi orang sum'ah. Nak beramal jangan jadi orang hubbud dunya. Jadi terbatal semua pahala. Baik, kita berhenti lalu sekat tu. Kemudian katanya, maka berkata sahibul jauhar, mana kat bawah kan, maka katanya pula, yang ni kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid, wa kullama jaza alaihi al-adamu alaihi qata'an yastahilul qidamu ila akhirih, wallahu a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.